Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baru sahaja memasuki live IG MPMM UISU Medan. Selamat datang. Okey, baik, yang baru saja memasuki IG live MPMM UISU, mohon kita share kan, kita sebarkan lagi link MPMM UISU supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh mengikuti kita, insya-Allah. Okey, sebentar ya, insya-Allah dalam jam 10 sebentar lagi kita akan bersama dengan Tuan Nadir An-Nuri sebagai, dia merupakan CEO Cinta Gaza Malaysia, satu-satunya rakyat Malaysia yang berada di Gaza sekarang ini. Okey, sebentar ya. Okey, selamat datang rakan-rakan yang baru saja masuk ke dalam live kita. Sebentar ya. Harap teman-teman, sahabat-sahabat yang ada dalam ni boleh duduk, cari tempat yang selesa, cari tempat yang nyaman untuk kita sama-sama dengarkan dengan saudara kita Tuan Nadir An-Nuri sebentar lagi yang akan share pengalaman dan kini mengenai Palestin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ke saudara saudara? Dengar. Dengar tak? Allah. Okey, kita tunggu Tuan Nadir An-Nuri untuk bersama-sama kita pada malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Bersama kita pada malam ni dengan Tuan Nadir An-Nuri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Tuan? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Jelas. Saya dapat maklum Tuan baru lepas habis program pada jam 9 tadi, betul? Jam 9.45 tadi habis satu program. Oh, Masya Allah. Sebab sahabat-sahabat, kalau kita sedia maklum, saya PM Tuan Nadir ni agak ad hoc. Jadinya saya dapat masa 10 sekarang ni pun agak rezeki jugalah, sebab masa Tuan Nadir ni agak padat daripada siang, petang sampai ke malam. Masya Allah, nampak jihad yang telah disampaikan oleh Tuan Nadir sendiri. Moga-moga semangat yang ada pada Tuan Nadir ni ada pada kami semua, pada kita semua, insya Allah. Jadi tanpa kita membuang masa Tuan, sebab kita hanya diberi makluman kita hanya ada sejam saja untuk live sesi pada kali ini.
Jadi saya tak nak membuang masa, saya nak terus pada soalan yang hangat lah sekarang ni. Soalan-soalan yang selalu netizen tanya kan. Kadang-kadang ada orang yang tak ambil cakna. Kadang-kadang ada sesetengah tu mungkin dia baru keluar gua lah. Mungkin dia baru keluar gua, dia tak tahu keadaan sekarang ni, jadi dia terpinga-pinga. Jadi saya nak tanya Tuan, pada keadaan sekarang ni di Palestin, apakah yang tengah berlaku 2 hari sebelum Syawal? Boleh tak Tuan recap semula kejadian yang menimbul kemarahan rakyat di Palestin? Boleh Tuan berkongsikan dengan kita, recap balik kejadian tersebut. Dipersilakan Tuan. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Indonesia yang menjemput daripada jauh. Ini mungkin jemputan international yang pertama lah kot, walaupun negara jiran dia tak jauh sangat. Dan saya mengambil peluang untuk kita berkongsi dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berada di Indonesia, sebab saya rasa Indonesia boleh jadi gelombang yang besar. Indonesia boleh bawa suara orang Islam dengan sangat dahsyat, sama ada dengan kekuatannya, dengan solidaritinya, dengan sumbangannya dan dengan doanya. Kalian sebenarnya boleh melakukan sesuatu. Jadi kita harapkan insya-Allah kalian kepada mahasiswa di Indonesia untuk kalian lakukan sesuatu yang lebih besar untuk bumi Palestin ketika ini. InsyaAllah. Jadi sebagaimana yang disebut oleh moderator tadi, kita nak bagi pencerahan sikit pada yang mereka yang baru keluar daripada gua. Ada kadang-kadang ada orang ni dia dah lama dah di dalam gua. Dia tak tahu pun apa yang langsung berlaku. Ada yang kadang-kadang dia duduk dalam gua, lepas dia keluar, lepas dia masuk balik, dia keluar balik. Jadi tak ada masalah. Walaupun harapnya yang dah keluar ketika ini dia terus kekal berada di pintu gua sekurang-kurangnya, kalau boleh tak keluar lebih jauh daripada itu. Sebabnya isu Palestin ini tak boleh kita jadikan sebagai isu yang on-off ataupun isu yang bermusim ataupun isu yang kita ikut kadang-kadang kita tak ikut, tapi ia adalah isu yang melengkapkan iman kita. Ia adalah isu yang melengkapkan akidah kita. Dan kalau sekurang-kurang hadis yang boleh disebutkan untuk kita ambil tahu tentang isu Palestin ini, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin fa huwa laysa minna." Atau kama qala, siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka mereka itu bukan daripada kalangan kami. Itu sekurang-kurangnya yang kita boleh buat. Kita ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku dengan orang Islam, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, barulah Rasulullah akan mengiktiraf kita sebagai saudara mereka. Jadi tengok betapa ruginya kita, ataupun dia bukan semata-mata rugi, tetapi kita akan menjadi kelompok yang terpinggir daripada berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita terlalu lama duduk dalam gua dan keluar daripada gua tersebut. Jadi jangan nanti kawan-kawan jangan cari pula hadis mana yang menyebutkan tentang Al-Kahf ni kan. Hadis mana pula yang sebutkan gua ini, itu tambahan untuk menambahkan rasa saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya isu yang berlaku mutakhir ini di bumi Palestin dia bukan berlaku 2 hari sahaja sebelum daripada Syawal, tetapi ia bermula 2 minggu sebelum Ramadan. Dan apa yang berlaku, cetusan peristiwanya ialah apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa ketika itu. Dan yang berlaku di Masjid Al-Aqsa ialah sebuah dan cubaan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, mengosongkannya dan menggunakannya untuk keagamaan mereka. Yang mana upacara keagamaan mereka ini nama dia Yaumul Quds, Hari Al-Quds. Dan Yaumul Quds ini jatuh pada tahun ini pada 28 Ramadan. Jadi apa yang cuba dibuat oleh Zionis Israel, mereka cuba untuk mengosongkan kawasan Masjid Al-Quds dengan menggunakan kekerasan, dan mereka mula 2 minggu sebelum daripada Ramadan dengan cara mereka meletakkan penghadang besi di pintu masuk utama ke Masjid Al-Aqsa yang nama dia Babul Amud, ataupun disebut dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Damascus Gate. Sebab Damascus Gate, sebab mereka yang datang solat di Masjid Al-Aqsa daripada bumi Syam, Syria, mereka akan masuk melalui pintu ini. Maka dia letakkan penghadang-penghadang. Dan kita tengok sejarah Al-Aqsa, dia bukan kali pertama mereka meletakkan penghadang. Tahun 2019 mereka letakkan penghadang besi dengan cubaan untuk penghadang elektronik. Ada cubaan untuk menghalang orang-orang yang datang solat daripada masuk. Tahun 2017 mereka lakukan isu Babur Rahmah, musalla Babur Rahmah yang ditutup, dan akhirnya dibuat bagaimana sekatan demi sekatan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini
tak ada satu pun yang berjaya untuk menghalang kemarahan dan kebangkitan orang-orang Palestin, khususnya yang berada di kota Al-Quds yang kita panggil sebagai Maqdisiyin ini, yang mana mereka ini berjaya untuk bangkit dan menunjukkan kesatuan mereka terhadap Palestin, mempertahankan Al-Aqsa dengan batang tubuh mereka, sehingga setiap kali Israel cuba melakukan sesuatu, mereka terpaksa untuk berundur dan patah arang. Jadi yang mutakhir ini berlaku pun benda yang sama juga. Pada 18 Ramadan, penghadang-penghadang besi tersebut terpaksa diangkat bila mana mereka tak mampu nak berdepan dengan demonstrasi yang begitu kerap dan demonstrasi yang begitu hebat yang dibuat oleh orang-orang Palestin. Dan pada malam 28 Ramadan, mereka cuba sekali lagi untuk menjolok menjolok sarang tebuan ke lebah. Tunggu saya. Tebuan boleh lepas. Tebuan. Kalau sarang tebuan, kita duduk dekat sini lama. Dalam beberapa minggu ni je mula bercakap bahasa Melayu balik. Jadi bahasa Melayu tu dah menjolok sarang tebuan untuk mengganggu sekali lagi orang-orang Palestin, dan dengan cubaan yang terakhir untuk mereka mengosongkan masjid sebelum daripada upacara perayaan mereka. Jadi ketika itulah Gaza masuk campur, hasil daripada seruan daripada Maqdisiyin itu sendiri, penduduk kota Al-Quds itu sendiri, bila mana mereka duduk dalam masjid dan mereka melaungkan dengan dalam demonstrasi mereka laungkan min syan Allah ya Gaza ya Allah, min syan Allah ya Gaza ya Allah. Apa maksud dia? Maksud dia, demi Allah wahai Gaza, jom bergerak, bangkit bersama kami, buat sesuatu, bertindak. Maka laungan itu disahut oleh penduduk-penduduk di bumi Gaza. Mereka turun ke jalan raya, melakukan demonstrasi, melakukan bantahan dan sebagainya. Dan akhirnya sambutan yang paling besar ialah yang diberikan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam yang mengeluarkan amaran kepada orang-orang Israel. Disebutkan kepada orang-orang Israel, kepada penjajah Zionis, kalaulah kalian tidak meninggalkan kawasan Masjid Al-Aqsa ini, maka kami akan memulakan serangan ke atas bumi Israel. Jadi Israel sebenarnya mendengar cakap, dia keluar daripada kawasan Masjid Al-Aqsa ketika itu, tetapi Brigade Izzuddin Al-Qassam mengeluarkan kenyataan yang seterusnya dan menyebutkan bahawa kalian telah terlambat. Sekarang kalian akan merasai bagaimana Brigade Izzuddin Al-Qassam bila mana mengatakan janji, maka janjinya akan dikotakan. Maka mereka pun mulalah melepaskan roket daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan sebagaimana yang kita lihat kesinambungannya pada hari ini, Israel membalas dengan begitu teruk, membalas dengan begitu kuat, membalas dalam apa yang kita sebut sebagai perang yang tidak seimbang ataupun pertempuran yang tidak seimbang, dan akhirnya menyebabkan Gaza berada di dalam suasana perang sehingga ke hari ini. Itu dua peristiwa yang utama, dan peristiwa juga yang berlaku juga di kota Al-Quds, iaitu peristiwa yang melibatkan Sheikhul Jarrah, yang mengibatkan pengusiran penduduk-penduduk yang asal di sebuah perkampungan yang nama di Sheikhul Jarrah, di sebuah kawasan yang dihadiahkan kepada mereka sebenarnya oleh UN dan juga oleh Jordan pada tahun 1948, di mana mereka diusir keluar daripada negara mereka yang asal, duduk di Sheikhul Jarrah, dan ini nak diusir pula daripada Sheikhul Jarrah untuk meninggalkan sekali lagi tanah mereka. Jadi kita orang-orang Islam, kita dengar tentang peristiwa Nakbah 1948, kita dengar tentang apa yang berlaku, dan kita selalu sebut dan salahkan orang-orang Arab. Kita kata orang Arab tak buat apa-apa, negara-negara Islam ini tidak mampu untuk membantu, semuanya adalah pengkhianat, tidak membantu sampaikan bumi Palestin itu ditinggalkan oleh orang-orang Palestin yang asal. Tetapi hari ini berlaku Nakbah kecil di Sheikhul Jarrah, berlaku pengusiran walaupun dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi hari ini kalau kita tak buat sesuatu, maka generasi yang akan datang dia akan memandang ke belakang dan dia akan sebutkan pula bahawa generasi kita adalah generasi yang berpeluk tubuh ketika mana Sheikhul Jarrah sedang dikosongkan sebagaimana yang berlaku pada tahun 1948. Wallahu a'lam. Subhanallah, Masya Allah. Itu kalau kita recap semula soalan-soalan yang telah saya utarakan kepada Tuan Nadir tadi, jadi harap penonton, viewers yang ada pada malam ini dapat kita knowledge yang baru, ataupun mungkin yang tadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin baru keluar gua ya kan. Jadi kita dapat tahu isu semasa, isu yang terkini. Jadi sebelum tu minta maaf, sebelum tu saya lupa untuk memperkenalkan diri saya dan teman saya ini kerana terlampau
seronok untuk kita bersama dengan Tuan Nadir pada malam ni, insyaAllah. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Hatim bin Syaharudin, merupakan Presiden MPMM UINSU Medan, dan saudara saya, Saudara Lokman Hakim, yang merupakan Exco Perhubungan Luar PKPMI Medan. Jadi kami pada malam ini mengambil inisiatif khusus daripada mahasiswa yang berada di Indonesia. Kami mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan Tuan Nadir pada malam ni untuk kita cakna, untuk kita tahu mengenai isu yang tengah hangat kita sedang bincangkan pada malam ni. Jadinya Tuan, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah pada awalnya kerana sudi, sebab Tuan padat dengan jadual, dengan aktivis Tuan lagi, dan saya rasa amat beruntung pada malam ni kerana dapat bersama-sama Tuan dan kita dapat beramal masa pada malam ni, insyaAllah. So jadinya soalan yang kedua Tuan, saya nak tanya kepada Tuan lah. Pada tahun 2014, kita cuba imbau semula pada tahun 2014, terjadi juga satu peperangan di antara Palestin dan Israel. Peperangan tersebut kalau tidak salah saya, ia berlangsung selama sebulan lebih ataupun lebih, mungkin dalam lebih kurang 54 hari lebih kurang lah. Jadinya pada keadaan tersebut, bagaimana peperangan itu menjadi reda? Boleh Tuan berkongsi dengan kita pada malam ni, insyaAllah. Oh, jadi saya ni panel seorang saja, yang sahabat seorang lagi bukan panel. Ingatkan panel boleh bergila-gila jawab. Dia akan Okey, terima kasih pada soalan yang ditanya. Kita perlu tahu sejarah moden bumi Palestin ini, khususnya di bumi Gaza. Tidak semua peristiwa serangan yang berlaku ke atas bumi Gaza secara khusus melahirkan peperangan. Sebab serangan di bumi Gaza ini adalah sangat-sangat kerap. Setiap bulan mungkin satu kali bumi Gaza diserang, tetapi tidak semua serangan itu dia melahirkan ataupun menjadi peperangan. Bila dia jadi perang, bila mana serangan itu berbalas. Maksudnya bila mana Zionis melakukan serangan, dibalas oleh para mujahidin, Zionis balas mula, mujahidin balas mula, maka dia mungkin akan berlangsung ataupun panjang jadi peperangan. Ataupun bila mana ada garis-garis merah yang dilangkaui dan dijangkaui. Seperti bila mana berlaku pembunuhan pemimpin-pemimpin utama di dalam Hamas ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam contohnya, maka akan berlaku peperangan. Ataupun bila mana berlaku pembunuhan dalam jumlah yang begitu banyak seperti yang berlaku pada tahun 2008, maka akan berlaku peperangan. Maka kalau kita tengok sebenarnya bumi Gaza ini hanya berdepan dengan perang sebanyak 3 kali. Sebelum daripada perang kali ini, mereka berdepan dengan perang selama 3 kali. Dan kita tahu bahawa Gaza ini dia boleh dikepung pada tahun 2006. Setelah menang dalam pilihan raya menentang Fatah ketika itu secara sah, tetapi tidak diiktiraf oleh Zionis Israel, tidak diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa, oleh negara-negara dan seterusnya. Jadi sejak daripada dikepung tahun 2006, perang yang pertama berlaku pada tahun 2008 yang nama dia Perang Al-Furqan. Perang yang kedua berlaku pada tahun 2012 yang nama dia Hijrah atau Sijil. Dan perang yang ketiga yang disebutkan oleh moderator tadi yang berlaku pada tahun 2014 yang namanya Asfil Ma'kul. Asfil Ma'kul. Dan yang kali ini perang juga, kalau ikutkan dari segi ilmu dia belum lagi perang sebab belum ada kemasukan tentera darat. Tetapi dari segi kerosakan dan kemusnahan, kehilangan nyawa, kita boleh sebutkan bahawa ia ada perang. Dan perang kali ini nama dia Saiful Quds, Pedang Al-Quds. Jadi pada tahun 2014, perang yang berlangsung berjalan selama 51 hari. Dan saya berada dalam perang selama 51 hari itu. Dan kita pun melalui fasa yang sama sebagaimana yang kita lalui ketika ini. Sebab kalau kita perhatikan perang ni sebenarnya dia ada beberapa fasa. Yang pertamanya fasa pengeboman pusat-pusat latihan mujahidin. Yang kemudian kita akan lalui fasa pusat-pusat pengeboman bangunan-bangunan yang digunakan oleh media. Kemudian mereka akan mula mengebom pemimpin-pemimpin parti-parti utama ataupun pemimpin-pemimpin mujahidin. Kemudian mereka akan mula mengebom bangunan-bangunan yang tinggi yang dikhawatiri merupakan tempat aset kepada Hamas. Kemudian mereka akan mula masuk melalui jalan darat. Jadi fasa-fasa ini semuanya telah kita lalui kecuali satu sahaja, iaitu masuk melalui jalan darat.
Dan kalau kita tengok pada tahun 2014, semua fasa-fasa ini juga dilalui dan berlaku pembunuhan besar-besaran di banyak tempat dan di banyak kawasan. Kalau kita tengok contohnya apa yang berlaku yang disebut sebagai peristiwa Black Friday. Pada tahun 2014 itu, Black Friday berlaku di Rafah. Dan apa sebab berlakunya Black Friday itu? Ia berlaku bila mana ada seorang prisoner of war diambil oleh Hamas daripada orang-orang tentera Israel, yang mana bila mana prisoner of war tersebut diambil dengan sebab risiko yang besar bila mana ada prisoner of war, bila mana ada tahanan perang di tangan Hamas. Apa yang dibuat oleh Israel ni sebenarnya dalam Israeli Defense Forces dia, IDF ini, mereka ada polisi, tapi polisi ini tidak dibagi tahu kepada umum dan tak diwartakan dalam mana-mana warta mereka, dalam mana-mana polisi mereka, tapi sebenarnya mereka gunakan kaedah ini. Dan kaedah itu lebih kurang kita nak faham dia ialah kalau ditangkap tentera Israel dan berada di tangan Hamas ataupun di tangan mujahidin yang lain, maka buat apa sahaja untuk pastikan dia tidak kekal hidup berada di tangan Hamas. Sebab mereka belajar daripada pengalaman tahun 2011 bila mana berlaku pencolekan seorang tahanan tentera Israel yang namanya Shalit. Tahun 2011 mereka buat pertukaran Wafa'ul Ahrar, pertukaran di antara tahanan-tahanan perang. Satu orang tahanan perang Palestin, Gilad Shalit, ditukar dengan 1010 orang tahanan perang Palestin. Maka mereka belajar daripada itu dan mereka tidak mahu itu berlaku semula. Apa yang mereka lakukan, mereka keluarkan polisi yang disembunyikan ini, iaitu jangan bagi ada satu orang tahanan Palestin pun yang berada di tangan Hamas, kalau tak kita akan membayar harga yang sangat tinggi. Jadi apa yang mereka buat dalam peristiwa Black Friday itu, mereka mengebom secara membuta tuli. Mereka mengebom semua kawasan-kawasan yang mereka jangkakan adalah tempat Hada Golden. Nama dia Hada Golden kalau tak silap saya. Hada Golden ini disorokkan, tahanan perang ini disorokkan. Mereka bom semua tempat-tempat yang kononnya akan menjadi tempat untuk para mujahidin bawa lagi prisoner of war ini, sampai kan berlaku pembunuhan ratusan penduduk ketika itu dalam masa beberapa jam sahaja. Sampaikan kalau kita ingat pada tahun 2014 itu berlakunya kekurangan di hospital-hospital, sampaikan budak-budak terpaksa, mayat budak-budak ini terpaksa diletakkan di dalam peti-peti sejuk yang kita gunakan untuk aiskrim. Jadi itu adalah satu pengalaman Masya-Allah. Pembunuhan besar-besaran. Dan akhirnya perang itu bagaimana ia berakhir? Ia berakhir sebenarnya dengan kemenangan untuk para mujahidin, bila mana Israel yang sudah tidak mampu untuk berdepan dengan kekurangan dan kelemahan ataupun tidak mampu berdepan dengan isu ekonomi yang menjadi begitu besar untuk mereka, begitu bermasalah untuk mereka. Apa yang mereka lakukan ialah mereka bersetuju dengan syarat yang dikenakan oleh Hamas ketika itu untuk memulakan gencatan senjata dengan beberapa syarat. Tapi syarat-syarat ni saya tak ingat secara spesifik. Cuma ada beberapa syarat, contohnya dibuat semula ataupun dibina semula lapangan terbang yang sebelum daripada ini ada di bumi Gaza. Dan syarat yang kedua ialah untuk dibiarkan beroperasi pelabuhan yang ada di bumi Gaza. Jadi syarat-syarat ini banyak, 10 syarat yang diletakkan. Tetapi duka citanya ketika itu walaupun Hamas tidak menang sebab syarat-syarat yang mereka letakkan dipersetujui, tetapi dengan sebab tidak ada orang tengah yang betul-betul boleh menjadi mediator yang ikhlas ketika itu, akhirnya syarat-syarat ini tidak ditepati. Maka tahun ini saya yakin kalaulah ada syarat lagi yang diletakkan oleh Hamas untuk menang di dalam peperangan pada kali ini dan memulakan gencatan senjata, maka pastinya mereka telah belajar dari sejarah. Mereka akan meletakkan mediator orang tengah yang akan pastikan syarat-syarat tersebut dapat diikuti. Alhamdulillah. So jadinya antara redanya pada peperangan yang berlaku pada tahun 2014 disebabkan letaknya beberapa syarat yang sebenarnya pun tidak dituruti oleh rejim Zionis. Betul, Tuan? Ya, betul. Allah, okey. Jadi saudara Lokman Nul Hakim. Ya. Dengar? Dengar. Anda di sana okey Line okey? Okey.
Okey, Saudara Lokman alhamdulillah. ada Indonesia juga ya? Lagi di Malaysia tuan. Hmm. Lagi di Malaysia. Cara Saya cakap keluar dia tanya orang yang ada di Malaysia okey ke tak lain. Orang di Gaza dia tak tanya pula. Masya-Allah. Jadi soalan saya kepada saudara Lokman lah, untuk kita memberi ruang sikit kepada Tuan Nadir kita untuk berehat. Saudara Lokman, kita ni seusia lah kan. Jadi banyak rakan-rakan kita, mahasiswa-mahasiswa kan, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kita ni tahulah darah muda kan, golongan yang kadang-kadang tu cepat je nak buat sesuatu tanpa melakukan, tanpa kita dahulukan akal fikiran kita. Jadi menurut saudara Lokman lah, apakah tindakan kita sebagai mahasiswa ni kan, yang nak update sentiasa isu semasa ni, apakah yang perlu kita lakukan? Perlukah kita update suatu perkara itu secara melulu? Tak pun, apakah perkara yang sepatutnya kita ni sebagai anak muda patut buat untuk kita cakna isu semasa ni? Boleh saudara Lokman share dengan kita pada malam ni, insyaAllah? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Hatim selaku Presiden MPMM. First, apa yang mahasiswa boleh buat ataupun sebenarnya orang awam sendiri boleh buat adalah dengan doa. Kita percaya dengan doa ni adalah senjata yang paling kuat. Dan doa orang-orang yang tersiksa ni antara doa-doa yang tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu antara benda yang kita perlu buat. Setiap kali solat, kita doa, setiap kali kita teringat, kita terbaca, kita tertengok dekat IG kan, kita scroll and then kita doa kat mereka. Ya Allah, pemudahkan urusan mereka, ya Allah. Tariklah azab ni, ya Allah. Tak susah pun, kita just berdoa. Itu first. And the second, untuk mahasiswa, atas nama mahasiswa iaitu pelajar, tak salah jika kita membaca balik sirah ataupun kita mengkaji balik sejarah sebenar Palestin ni sendiri. Yang sebagaimana ada yang viral baru ni, ada orang Malaysia, orang Islam yang menyokong Israel atas sebab kesalahfahaman dalam bacaan dia. Dia baca yang asal tanah ni bukannya tanah Arab lah apalah. Mengikutkan fakta yang sebenar. Palatau. Itulah istilah-istilah palatau tu. Itulah antara yang kenapa mahasiswa perlu membaca dan mengkaji balik sejarah-sejarah yang ada di Palestin. Macam yang saya dapat tahu, macam Tuan Nadir sendiri akan menerbitkan buku-buku, betul tuan? Ada perancangan. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Buku-buku daripada Tuan Nadir sendiri, pengalaman beliau di sana sendiri, kita boleh support beliau dengan membeli dan membaca, memahami apa yang terjadi kat sana. And then yang paling biasa bagi kita adalah dengan gadget lah bagi saya. Macam jarang sekali orang Malaysia, especially orang Malaysia yang sekarang tidak mempunyai gadget. So dengan gadget ni kita dapat membuat dengan kesedaran dan bacaan berita-berita yang sahih daripada orang yang betul-betul tepat, bukannya berita-berita kalau Indonesia cakap hoax ataupun berita-berita palsu. So dengan cara tu kita dapat tahu hoax apa yang terjadi sebenarnya dekat Palestin. Macam yang kita tahu untuk hari yang pertama kejadian tu malam 28, yang syahid selama 20 orang, tetapi Israel claim, dia kata yang mati 20 orang tu orang dia. Di situ kita kalau setakat membaca istilah maaf kasar, membabi buta, itu akan jadi macam benda tu memang lari dari fakta. Jadi perangai Israel lah. Kalau setakat membaca tanpa tahu apa-apa. So antara itu, dan yang paling akhir bagi saya, peranan mahasiswa ni adalah infak harta. Kita ni kalau nak kata mahasiswa, orang akan cakap, oh kita ni belajar, mana ada bekerja. Saya nak seru kawan-kawan kita yang dekat Gaza tu, saudara kita yang dekat Gaza tu, diorang punya susah nak belajar tu, diorang kena kerja sendiri, cari duit sendiri dan belajar. Masya-Allah. Subhanallah. Ya Allah. Ada yang belajar keluar negara tak dapat balik ke Palestin.
disekat. Ya Allah, So subhanallah. benda-benda tu bukannya alasan nak kata kita ni pelajar kita tak mampu. Kita mampu walaupun sedikit, tak kisahlah berapa yang kita mampu sebagai pelajar. Tapi di situ andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada akhirat apa yang kita buat, apa yang kita bagi dekat Islam. So kita boleh Ya jawab Allah. itulah. Saya hanya boleh bagi RM1. Ya Allah, itu je saya mampu ya Allah. Saya tak mampu lagi nak bagi yang lebih. So dengan cara itulah kita membuktikan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada buktikan dekat kawan-kawan. Sebabnya kalau memberi ni tak perlu pun macam orang kata lah, kita membela Palestin tidak perlu pun menjadi Islam, cukup menjadi manusia. Kita ni yang Islam dan manusia sendiri pun berkira mana letak nilai nurani kita, ihsan kita di mana. So sebahagian mahasiswa, mahasiswi semua yang terpelajar kan, nama pun mahasiswa, orang-orang yang Berpendidikan. berpendidikan, saya minta jasa baik sahabat-sahabat saya untuk menderma sedikit sumbangan kepada Cinta Gaza Malaysia, CGR, yang ada pada page Tuan Nadir CGM. sendiri. CGM. Sorry. Tak Cinta Gaza apa. Malaysia. Typo. Boleh follow media sosial Tuan Nadir sendiri, and follow dia punya Telegram, FB barunya, katanya FB baru Betul. lama tak boleh buka tuan. Yeah. So kita boleh Disekat. support balik, disekat. Tu lah. Itu antara yang saya boleh share lah sebagai mahasiswa sendiri. Okay, terima kasih kepada saudara Lokman. Jadi saya nak tambah sikit lah untuk kita peranan sebagai mahasiswa. Jadinya pada malam ni pun kita mengambil inisiatif sebagai kita nak memberikan solidariti kita kepada rakyat Palestin di sana. Walaupun kita punya sumbangan ni agak kecil, tapi harap-harap moga-moga sahabat-sahabat mana yang tak tahu pun isu yang sekarang tengah berlaku, kita dapat memberi kesedaran. Jadi apa peranan kita sebagai mahasiswa, walaupun kita ni kadang dekat media sosial nak kecam, nak cepat je kita nak update suatu perkara, tapi dalam masa yang sama kita harus menjaga adab kita harus menjaga akhlak kita, kerana kita membawa imej agama Islam. Walaupun semarah-marah, dalam keadaan kita tengah marah, dalam keadaan kita tengah beremosi macam mana sekalipun, kita ingat balik macam itulah saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang hari-hari dibom. Kalau tak silap saya memang tak lekang daripada hari yang pada awal hari sampai hari ni tuan. Tak lekang, bom masih lagi jatuh di Gaza, betul? Ya, betul. Masya Allah. Jadi kita yang berada di sini, kita cuba mana yang terbaik. Kita harus dalam keadaan kita nak bersosial media, kita harus menjaga adab kita, insyaAllah, supaya imej Islam kita tu tidak tercalar. Okey, jadi soalan yang ketiga yang saya ingin tanyakan kepada kepada Tuan Nadir. Baru-baru ini dalam 2-3 hari lepas, kita dapat tahu yang pejabat iaitu bangunan Al Jazeera itu sendiri runtuh disebabkan bom rejim Zionis. Jadi macam mana wartawan di sana, khususnya Al Jazeera ataupun mana-mana wartawan di sana, bagaimana mereka survive kat sana? Macam mana berita yang kita dapat di Malaysia ni, fresh ni, diorang salurkan ke kita? Lagi-lagi kita dapat tahu kan, baru-baru ni diorang punya bangunan dibom. Jadi bagaimana keadaan mereka di sana? Tuan boleh sharekan sikit? Okey, jadi yang kita sebutkan awal tadi, bila mana mulanya perang di bumi Gaza, antara benda yang pertama yang akan mereka lakukan ialah membom saluran-saluran berita ataupun news channel agency. Dan yang mereka pertama sekali bom di bumi Gaza ini bukanlah Al Jazeera ataupun bangunan yang diduduki oleh Al Jazeera dan beberapa belasan, mungkin puluhan saluran media yang lain, tetapi yang dibom pertama sekali ialah saluran media utama untuk bumi Palestin, iaitu saluran TV Al-Aqsa. Dan saluran TV Al-Aqsa ni setiap kali berlaku perang memang dia akan dibom.
Tetapi kita melihat bagaimana walaupun dia dibom pada hari-hari pertama peperangan, sehingga kini tidak ada tak berlalu 1 minit pun tanpa mereka dapat terus memastikan TV mereka beroperasi. Jadi mereka ini alhamdulillah dengan pengalaman yang panjang, dengan pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan oleh Zionis Israel, maka mereka ada pelan-pelan backup yang digunakan. Dan Al-Aqsa walaupun dibom, mereka sebenarnya telah pindahkan lokasi ke tempat yang lebih selamat dan tempat yang dirahsiakan, yang tidak diketahui oleh umum. Dan begitu juga dengan saluran-saluran TV yang lain, Al Jazeera, TRT dan sebagainya, semuanya ada alternatif yang mereka gunakan. Jadi takutan ataupun isu tempat mereka, pejabat mereka yang mereka gunakan untuk salurkan berita itu dibom bukanlah isu yang utama, tetapi saya rasa isu yang lebih besar ialah isu bila mana wartawan-wartawan itu sendiri yang dibunuh. Dan wartawan-wartawan ini kita tahu adalah orang yang terlindung di dalam undang-undang terbangsa, di dalam undang-undang hak kemanusiaan, tetapi mereka ini yang dibunuh. Dan yang terakhir tadi kita tengok Yusuf Abu Hussein, juga seorang wartawan di TV Al-Aqsa juga dibunuh. Dan kalau kalian boleh tengok, buka nanti di Telegram, buka nanti di Facebook dan sebagainya, tulis Yusuf Abu Hussein dalam bahasa Arab. Saya tak pasti kalau dalam bahasa Inggeris macam mana ejaannya, tapi kalau kalian tulis, kalian akan dapati video yang tengah viral sekarang ini ialah video anaknya yang berada di atas bahu seorang lelaki ikut dan mengepalai perarakan jenazah ayahnya yang sedang dibawa ke tanah pengebumian. Jadi itu sebenarnya isu yang lebih besar. Isu bagaimana Israel tidak menghormati apa-apa undang-undang pun. Isu bagaimana Israel tidak ada orang yang boleh tundukkan dia sampai dia dengar cakap. Dan bagaimana UN Security Council contohnya, mereka buat perhimpunan, mereka buat perjumpaan untuk bincangkan apa yang sepatutnya mereka lakukan terhadap isu Palestin ini. Abang Long kepada Israel sentiasa menggunakan kuasa vetonya untuk memastikan bahawa tidak ada suara-suara yang boleh keluar menentang Israel. Abang Longnya iaitu US lah. Jadi itu masalah yang mungkin kalau kita terlibat dengan kerja-kerja advokasi di peringkat antarabangsa, itu yang sepatutnya kita perjuangkan, iaitu sepatutnya suara-suara di United Nations diberikan orang kata apa, suara yang sama, diberikan hak yang sama untuk menyatakan suara mereka. Tidak boleh ada 5 kuasa yang dengan keputusan mereka boleh mengubah semua keputusan yang dikeluarkan oleh negara-negara yang lain. Jadi itu masalah dan itu isu yang perlu kita perhatikan. Subhanallah. Jadi kuhajarnya Israel ni itulah dia. Dia tanpa ada akal fikiran dia, itulah yang dia nak puaskan hati dia. Dia tak nak kita dapat tahu maklumat-maklumat terkini di Gaza, di Palestin, isu-isu yang benar. Itulah dia buat. Bom tanpa rasa belas kasihan di pejabat, di bangunan-bangunan media. Ya Allah, subhanallah. Moga-moga mereka, terutama sekali Tuan Nadir dan sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestin dilindungi Allah, insyaAllah. Jadi kepada saudara Lokman, ada soalan yang ingin ditanyakan? Kalau nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak soalan nak tanya dekat Tuan Nadir ni? Tentang isu-isu semasa kan. Macam beberapa hari lepas ada saya simbangan kawan-kawan saya tentang ada satu berita yang viral tentang roket Lebanon yang menghala ke selatan Israel, tak silap saya. Itu adakah memang daripada Lebanon sendiri ataupun daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam, Tuan? Okey, roket yang diterbangkan daripada Lebanon, iaitu daripada selatan Lebanon masuk ke utara Israel. Sebenarnya di sebelah atas. Jadi daripada selatan Lebanon masuk ke utara Israel itu ada hanya beberapa roket sebenarnya yang dilepaskan. Tadi pun saya baca berita beberapa mungkin dalam kurang daripada sejam yang lepas ada 4 roket lagi yang dilepaskan. Tetapi adakah ia bermaksud Lebanon ataupun secara spesifik Hizbullah akan masuk campur di dalam pertempuran ini dan menundukkan Israel? Maka saya secara peribadi saya sebutkan tidak. Susah untuk berlaku. Sebab kita tahu Hizbullah ini ialah proksi kepada kuasa yang lebih besar, iaitu Iran. Iran mereka ada proksi di Lebanon, iaitu Hizbullah. Mereka ada proksi di Syria,
Mereka ada proksi juga sebenarnya di bumi Gaza. Ada kumpulan yang mereka kawal, iaitu kumpulan Jihad Islami. Memang kita ketahui adalah proksi kepada Iran. Tetapi Alhamdulillah di bumi Gaza ini Jihad Islami bersama-sama dengan Hamas bersatu dan mereka membuatkan tindakan secara bersama. Tapi kalau kita lihat, kalaulah Hizbullah betul-betul mengeluarkan arahan ataupun melakukan tindakan yang akan memaksa Israel kita kata apa, berdepan dengan lebih daripada satu wajah ataupun lebih daripada satu front untuk berdepan dengan musuh-musuhnya, musuh-musuh Israel itu. Kalaulah dia terpaksa buka satu front, iaitu sekarang ni dengan Gaza, dia terpaksa satu front lagi dia buka dengan Lubnan di sebelah utara, dan dia terpaksa buka pula dengan Syria contohnya, ataupun dengan Jordan, maka memang dia akan mudah untuk dimusnahkan. Tetapi kebijaksanaan kita sebutkan yang ada pada Zionis Israel itu menjadikan mereka telah merancang dengan begitu berkesan untuk memastikan kumpulan-kumpulan ini tidak boleh dan tidak mampu untuk bangkit dengan begitu mudah untuk menentang. Kita tengok perancangan yang dibuat contohnya di Jordan. Kalau kita baca sejarah Jordan, Raja Jordan yang pertama itu, Raja Abdullah, dibunuh oleh orang Palestin sebab dilihat terlalu mesra dengan Israel. Ketika mana dia pergi untuk solat di Masjidil Aqsa. Begitu juga kita tengok perancangan yang begitu terkesan yang dibuat satu demi satu untuk memastikan kepimpinan Jordan, dengan sebab ia adalah negara jiran yang paling dekat dengan Palestin, bagaimana ia dikawal untuk dipastikan ia tidak terlalu keras menentang Israel. Walaupun negara Jordan ni, walaupun dia tidak berapa kata dia bersama-sama, kita kata ada perjanjian dengan Israel, iaitu perjanjian Wadi Arabah tahun 1994, tetapi sekurang-kurangnya mereka ini berani juga untuk bersuara menentang kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Dan kalau kita ikut perkembangan berita di rantau, kita akan dapati bagaimana Raja Abdullah sekarang ini yang berada di Jordan telah cuba untuk dijatuhkan oleh kuasa-kuasa, oleh yang disebutkan Raja Hamzah lah. Raja Hamzah ni adik tirinya. Tapi ada sebenarnya tangan-tangan yang cuba untuk masuk campur untuk menjatuhkan Raja Abdullah ini, campur tangan daripada UAE, campur tangan daripada kuasa-kuasa lain yang cuba nak jatuhkan dia. Sebab apa? Sebab pendiriannya terhadap Deal of the Century. Raja Abdullah menolak Deal of the Century, tidak bersetuju dengan apa yang nak dibawa oleh Trump, maka dia cuba untuk jatuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh kawasan di sekeliling kawasan Palestin ini sebenarnya telah dikuasai oleh Israel itu sendiri, dan kalau berlaku campur tangan, maka ia tidak akan berhenti setakat itu. Kalaulah Hizbullah tiba-tiba masuk campur tangan, maksudnya akan masuklah Iran, akan masuklah Syria. Maka ketika itu Israel pula terpaksa bergantung harap kepada US, dan bila US masuk pula, Rusia pula terpaksa masuk menentang US dan sebagainya. Maksudnya kalau berlaku itu, akan berlakulah perang dunia yang ketiga, dan mungkin kita tidak tahu di mana penghujungnya ketika itu. Masya Allah. Jadi detail telah disampaikan oleh Tuan Nadir tadi mengenai roket yang dilancarkan di selatan Lubnan. Masya Allah. Saya boleh tanya soalan? Kata Itu kan? boleh. Boleh. Saya nak tanya soalan kepada mahasiswa Indonesia. Di mana tahap kesedaran mahasiswa Indonesia atau mahasiswa bukan sahaja mahasiswa Malaysia, tetapi mahasiswa Indonesia itu sendiri terhadap isu Palestin, dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap isu Palestin. Sebab kadang-kadang kita tengok isu Palestin ini hebat dibangkitkan oleh orang-orang Indonesia. Kadang-kadang kita lihat tidak ada semangat itu. Jadi apa posisi orang-orang Indonesia dan juga mahasiswa Indonesia terhadap isu Palestin ini? Mungkin Tuan Lokman boleh jawab, atau moderator, siapa pun boleh jawab. Sila Lokman dulu boleh. Lepas tu saya akan cuba. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kesedaran ataupun kita panggil apa? Kesedaran sepeduli tentang isu Palestin ni bukannya bermusim. Soalnya macam kita perasan, isu Palestin ni sebenarnya dah bertahun-tahun, tapi yang terjadi dekat Malaysia dan Indonesia, ia bermusim. Maksudnya ada yang musim betul-betul berperang, baru ada kesedaran-kesedaran tu. So pada tahap sekarang ni, pada pendapat saya sendiri, untuk mahasiswa di Malaysia ataupun mahasiswa di Indonesia, telah banyak kesedaran-kesedaran yang agak besar bagi saya. Sebabnya di antara yang kita dapat lihat,
perkataan koyak. Perkataan koyak itu wujud disebabkan oleh tentera bawang, bukannya tentera bawang yang makcik-makcik, bukan tentera bawang yang tak ada education. So kita tengok bila diorang bagi kita satu contoh, dia kata Israel freedom, kita balas balik Israel is not freedom. Dia bagi dalil, bagi ni, kita bukannya hujah-hujah kosong. Sebabnya mahasiswa-mahasiswa yang saya lihat sendiri yang di Twitter, mereka ibaratnya berhujah menggunakan dalil. Ibarat kalau ada patah harap yang berkata, jika engkau berhujah tanpa menggunakan dalil, ibarat pokok yang tanpa akar, yang mudah tumbang tanpa ada penahan, tanpa ada dalil di sebalik kata-kata tu. So di situ saya nampak daripada mahasiswa Malaysia sendiri yang sangat-sangat berimpak bagi saya di atas kesedarannya. Sedangkan kalau ikutkan daripada kawan-kawan atau teman-teman saya sendiri di Indonesia, ada yang tiap-tiap hari akan post dalam grup WhatsApp tentang apa yang terjadi, dan ada yang post pasal kunut Nuzila apa semua. Dari situ saya nampak macam alhamdulillah sekeliling kami sangat peduli untuk yang sekarang ni. Disediakan saudara Hatim untuk menambah sedikit sebanyak. Jadinya macam ni lah. Baru-baru ni yang kita dapat maklum di Jakarta sendiri terdapat beberapa himpunan yang mereka buat. Rakyat-rakyat Indonesia di sana, mereka membuat himpunan di Jakarta di depan tak silap kedutaan. Kalau tak salah saya, di Jakarta terdapat beberapa himpunan yang diorang tengah buat untuk memberi kesedaran keseluruhan rakyat di Indonesia. Itu dekat Indonesia setakat ni diorang tak ada PKP macam di Malaysia sekarang ini. Sebab sekarang ni rakyat Malaysia kita tak dapat nak berhimpun, kita tak dapat nak turun padang, nak turun ke dataran untuk kita sama-sama menyuarakan kita punya bantahan kita ke rakyat Israel, laknatullah tu lah. Jadinya di Indonesia, di Jakarta, alhamdulillah mereka ada membuat diorang ada turun ke lapangan tanda solidariti mereka. Itu menyebabkan Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara yang lantang untuk menyuarakan bantahan mereka terhadap negara Zionis. Jadi yang kalau kita semua maklum juga, kalau Lokman dan Tuan Nadir tahu, kita pun negara Malaysia pun kita telah mengeluarkan kenyataan melalui Perdana Menteri kita dan Presiden Joko Widodo dan Sultan Brunei sendiri telah bersepakat mengeluarkan statement mengenai diorang tidak bersetuju dan keras terhadap apa yang telah dibuat oleh rakyat Israel terhadap pengeboman yang sangat teruk di Gaza dan seluruh Palestin. Jadi itu antara salah satu tindakan dan rakyat Indonesia sendiri yang mereka telah bersolidariti. Dan rakan-rakan saya juga di dalam grup-grup WA, diorang panggil WA kan. Kalau kita WhatsApp, diorang WA. Diorang WA banyak dalam grup-grup ada kadang-kadang grup personal PM nak minta Glenn ada enggak ni poster ini kami mau. Jadi kita pun bagilah kan, kita bagi untuk kita sama-sama sebarkan. Jadi alhamdulillah ada rakan-rakan saya pun di Indonesia sedia maklum mengenai isu sekarang ni. Okey. Jadi saya sekarang ni 10.45, insya-Allah kita ada dalam 15 minit lagi tuan, boleh kan? Boleh. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya lah. Dekat Malaysia ni, hari ni mengenai COVID-19. Hari ni Malaysia paling tinggi, antara yang tertinggi 6,000 lebih. Semua sekarang ni dah panik kan. Panik apa pun tak tahu, padahal SOP langgar juga. Tapi makin lama makin meningkat kita punya COVID-19 di Malaysia. Jadi di Palestin, bagaimana keadaan mereka di sana COVID-19 dengan diorang berperang lagi, dengan frontliner sana nak rawat orang yang dibom, yang cedera teruk, dengan orang yang terima COVID lagi. Macam mana keadaan mereka di sana? Adakah diorang punya facilities di hospital sana masih mampu menampung ataupun dalam keadaan kritikal? Boleh Tuan Nadir sharekan kita mengenai isu tersebut? Okey, terima kasih kepada soalan yang dilontarkan.
Mungkin terlebih dahulu bila bercakap tentang COVID-19, penjarakan sosial, vaksin dan sebagainya, saya perlu mematahkan satu, panggil apa, hoax ya. Hoax. Hoax Ya, betul. Kita perlu mematahkan satu Hoax. hoax yang selalu disebut oleh orang Malaysia dan di Nusantara mungkin, bahawa orang-orang Palestin ini mereka tidak takut dengan COVID-19. Mereka solat dalam keadaan tidak menjarakkan, soft solat, dengan sebab mereka tidak terpengaruh dengan Illuminati dan Dajjal yang datang untuk mempengaruhi Subhanallah. pemikiran mereka. Mereka mengikuti sunnah dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah hoax sebagaimana yang disebutkan. Sebabnya orang-orang Palestin juga adalah orang-orang yang mendengar nasihat para ulama. Mereka menjarakkan soft solat mereka disarankan oleh para ulama di seluruh dunia. Dan kita timbul isu tersebut bila mana orang-orang Palestin yang solat dalam keadaan dekat dikongsikan gambarnya dan disebutkan bahawa mereka ini tidak mengikuti agenda WHO dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya apa yang berlaku ialah orang-orang Palestin asalnya memang mereka ikut SOP dan mereka ikut semua langkah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga oleh pandangan ulama sebagaimana yang kita sebutkan. Tetapi bila mana berlaku pengurangan kes dan berlaku vaksinisasi dalam kumpulan yang ramai yang menyebabkan mereka hampir sampai kepada yang dipanggil herd immunization ini ataupun imunisasi kelompok ini, maka mereka mula untuk dekat semula di dalam solat mereka. Dan sama juga isunya yang berlaku di bumi Gaza. Jadi kadang-kadang orang ambil hujah soft solat yang tidak dijarakkan di Al-Aqsa, tetapi di bumi Gaza sehingga kini kalau kita solat di masjid masih lagi dijarakkan, seolah-olah kita memisahkan. Diorang ni yang Al-Aqsa, orang Palestin yang asli adalah yang di Al-Aqsa, sedangkan orang Palestin yang di Gaza ini mungkin yang telah dipengaruhi oleh syaitan dan juga Dajjal. Jadi tak boleh begitu. Orang Gaza ini pun mereka solat sehingga kini dalam keadaan jarak. Sebab apa? Sebab masih lagi berlaku kes dalam angka yang sangat tinggi. Dan kalau ikutkan pada bulan Ramadan, sebenarnya pada permulaan Ramadan sampailah ke 20 Ramadan, masjid-masjid ditutup pada waktu malam, tidak digunakan solat tarawih dengan sebab COVID yang masih lagi berleluasa. Masa itu ada sekitar 1,600 kes setiap hari, dan kita kena tahu 1,600 kes ini adalah daripada jumlah penduduk 2 juta orang sahaja. Jadi ada sekitar 40% orang yang dibuat ujian swab test didapati positif COVID. Jadi masjid-masjid ditutup. Sampailah kepada 10 hari terakhir Ramadan barulah masjid dibuka semula untuk digalakkan aktiviti ekonomi, untuk digalakkan sembahyang dan ibadat dibuat di masjid, iktikaf dan sebagainya, tahlilan dan sebagainya. Tetapi bila mana berlaku peperangan ini, sebenarnya penduduk Gaza tidak lagi mengambil berat terhadap isu COVID. Bukannya dengan sebab mereka tak ambil berat, tetapi mungkin satu keterpaksaan bila mana kita ada roket yang sedang terbang di atas kepala kita, bila mana rumah kita mungkin dibom pada bila-bila masa, bila mana setiap minit kita dapat berita tentang syuhada yang kita kenal dan kita tahu siapa mereka, maka kita kepada isu COVID dan isu-isu yang kita anggap mungkin kita boleh sebut sebagai isu yang lebih remeh. Tapi di tempat lain kita kena jaga SOP, kita kena jaga dan dengar cakap pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama kita untuk pastikan wabak ini dapat dibendung. Dan di bumi Gaza ini, sebagaimana yang ditanya juga oleh moderator, memang kita ada kekurangan dari segi perubatan dan lebih-lebih lagi bila mana berlaku peperangan, maka berlaku isu yang lebih besar, isu yang lebih menyusahkan bila mana kapasiti hospital bukan sahaja terpaksa menanggung COVID, tetapi terpaksa juga menanggung ribuan mereka yang cedera dan mereka yang terkesan akibat dari yang sedang berlaku ini. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan yang baik oleh Tuan Nadi sebentar tadi. Saya sebenarnya tengah melihat viewers kita pada malam ni, alhamdulillah dah sampai ke 1,300. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum tu saya nak terima kasih banyak-banyak kepada penonton-penonton, viewers-viewers yang sangat bersemangat. Kita hampir pada jam pukul 11, pada jam 11 malam di Malaysia. Dan kalau di Palestin, di sana di Gaza jam berapa tuan? Jam 6 petang. Oh, 6 petang. Baik. 6 petang.
Dia beza dalam 5 jam, 5-4 jam Dalam musim panas beza 5 jam, musim sejuk 6 jam. Oh, okey, baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih lagi sekali lagi kepada viewers kita yang masih lagi bersama kita pada malam ni, insyaAllah. Kita ada dalam lebih kurang 10 minit lagi. Saudara Lokman ada nak tanya apa-apa? Kalau tak ada saya akan teruskan soalan saya. Tak ada. Okey. Sebelum kita akhiri live kita pada malam ni, saya nak tanya satu soalan lah tuan. Ini menurut pandangan dan pemerhatian tuan sendiri lah kan. Kita lihat peperangan sekarang ini yang berlaku di Palestin sekarang ni, kita tengok dia seperti tiada penghujung lagi. Masih lagi pengoboman daripada Israel, masih mengobom lagi di Gaza, dan setelah Gaza diserang, Brigade Al-Qassam pula mesti akan membalas mula. Jadi berdasarkan pemerhatian tuan lah, adakah peperangan kali ini dia akan berlaku dalam jangka masa yang panjang ataupun dia akan terhenti dalam pada masa yang terdekat ini? Dan apakah perkara tersebut sekiranya berlaku panjang, adakah Israel akan terjejas teruk? Boleh tak tuan akhiri soalan yang terakhir yang ingin saya tanyakan lah. Okey, dia isu sama ada perang itu akan berakhir ataupun tidak, saya rasa adalah isu yang kedua. Dan jawapan pada soalan itu ialah sehingga kini belum lagi ada tanda-tanda ada pihak yang akan berundur. Jadi untuk menjadi gencatan senjata ni kena ada salah satu pihak yang berundur lah. Di pihak Israel, mereka belum lagi mencapai satu kejayaan, apa yang mereka anggap sebagai kejayaan yang boleh menyebabkan mereka sebutkan, khususnya PM Benjamin Netanyahu, untuk disebutkan bahawa aku telah berjaya untuk mencapai kejayaan sekian-sekian di dalam perang bersama-sama dengan Gaza. Lalu dia boleh menaikkan saham politiknya dalam keadaan karier politiknya ketika ini berada dalam keadaan terombang-ambing. Itu belum lagi dapat dicapai oleh pihak Israel. Dan di pihak Hamas, mereka meletakkan syarat untuk berhenti perlunya diangkat dekatan yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, dibebaskan daripada, bukannya dibebaskan maksudnya dibebaskan secara keseluruhan, tetapi diangkat sekatan-sekatan yang dan dibersihkan daripada tangan-tangan kotor Zionis ini. Maksudnya diringankan sikit bebanan yang ada ke atas penduduk, tidak diganggu waktu mereka solat, tidak berlaku pencerobohan, tidak berlaku penutupan pintu-pintu utama dan sebagainya. Dan mereka juga memohon ataupun meletakkan syarat bahawa perlu dikosongkan Syekhul Jarrah dan dihentikan yang sedang berlaku. Jadi itu syarat-syarat yang sangat susah diterima juga oleh Israel. Jadi dalam masa terdekat ini mungkin perang tidak akan terhenti, melainkan ada satu imbuhan yang kita sebut tadi itu boleh diberikan pada salah satu pihak. Dan biasanya Israel ini bila mana di penghujung perang ataupun bila mana ada tanda-tanda perang akan berhenti, maka mereka akan melakukan pengumuman yang sangat-sangat dahsyat yang biasanya menyebabkan kemusnahan yang sangat-sangat besar dan juga kehilangan nyawa yang besar. Untuk macam kita sebut ni kita dah bersetuju untuk berlakunya gencatan senjata, tetapi sebagai langkah terakhirnya aku nak musnahkan semua yang aku nak lepas geram. Semua yang aku boleh musnahkan aku akan musnah, dan semua yang aku boleh bunuh aku akan bunuh. Tetapi saya sebutkan tadi, ia bukanlah isu yang utama bila akan berhenti, tetapi yang lebih utama ialah apa yang akan berlaku selepas peperangan. Sebab kita tahu sebelum daripada ini, Zionis ini bangsa penipu, bangsa yang kuat selok-beloknya. Mereka telah pun terima syarat pada tahun 2014 dan ditipu, syarat-syarat tersebut tidak dijaga. Jadi tahun ini kalaulah ada syarat-syarat yang boleh dipersetujui bersama selepas daripada perang, siapakah yang akan follow up isu tersebut, siapakah yang akan pastikan Israel mengikuti syarat-syarat yang diletakkan contohnya. Maka sebenarnya itu adalah isu yang lebih besar. Dan pada hari ini contohnya kita tidak boleh mengharapkan daripada negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestin. Kita tak boleh harapkan daripada Mesir contohnya, walaupun Mesir dia sebut dia nak bagi bantuan 500 juta dolar. Kita pun tak pasti daripada mana dia nak dapat 500 juta dolar untuk bagi kepada Palestin. Sebuah negara yang miskin, sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam kesempitan ekonomi, tak mampu untuk makan dan pekerjaan, tapi ada sumbangan yang begitu besar kepada Palestin. Maka kita tahu ada udang di sebalik batunya, ada
ada dipanggil apa? Ada bakso di sebalik misutnya dan ada tawar di sebalik shawarma. Sebenarnya ada sesuatu yang cuba Masya Allah. mereka itu, dan kita harapkan kemenangan Islam itu adalah kemenangan yang betul-betul datang hasil daripada kesatuan ummah untuk mereka sama-sama bangkit. Dan insya-Allah kalaulah ummah bersatu, kalau orang Arab tak nak bersama dengan kita pun tak apa. Cukuplah Indonesia, Malaysia, Qatar, Turki, Pakistan, negara-negara yang kita tahu mampu untuk bangkit bersama ini, kalau mereka boleh bangkit, itu sudah cukup untuk memberikan peluang kemenangan kepada Israel dan pembebasan kita. Masya Allah. InsyaAllah. Dahsyat perkongsian yang telah disampaikan oleh Tuan Nadir itu sendiri. Jadinya nampaknya kita dah sampai ke penghujung live sharing kita pada malam ini. Sebelum itu saya ingin memberikan sedikit makluman lah di sini. Kami di sini mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia telah menyebarkan memo mengenai tabung sumbangan yang ingin kita sampaikan kepada Cinta Gaza Malaysia sendiri, iaitu malam ini. Jadinya saya ingin memberi tahu setakat ini yang telah kita kumpul pada malam ini, seluruh mahasiswa khusus di Medan, Indonesia, Sumatera Utara, kita berjaya mengumpulkan sejumlah RM1,120. Jadi insya-Allah sejumlah ini walaupun tidak besar, insya-Allah moga-moga sedikit infak yang dapat kami berikan ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Inilah tandanya kita dapat membantu sedikit, walaupun kita tak dapat turun ke medan perang, kita dapat turun ke Gaza, kita dapat turun ke Palestin. Jadi ini salah satu usaha daripada kami untuk kami sumbangkan kepada Cinta Gaza Malaysia, khusus buat saudara-saudara kita di Palestin, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Nadir dan saudara kita Luqmanul Hakim. Jadinya sebelum kita tutup, saya mohon untuk Tuan Nadir untuk kita sama-sama bacakan doa. Boleh? Boleh Tuan? Boleh. Boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم والزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Inilah laungan-laungan yang kita dengar di rakyat yang berada di Palestin sana. Moga-moga malam ni, sharing pada malam ni dapat memberi kebaikan dan dapat memberi mungkin muhasabah pada diri kita. Apakah yang telah kita lakukan kepada rakan-rakan saudara-saudara kita di Palestin. Jadi moga-moga Tuan Nadir sendiri dan sekeluarga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih nak lagi dengar update-update terkini daripada Tuan. Moga-moga Tuan dapat menjaga diri dan Allah lindungi Tuan lah, insyaAllah. Sebab risau, sebab hari tu masa live dengan Noh dan Miss Nina, saya amat sebab kerana time tu dengar dentuman bom yang live time tu memang sangat sedih. Jadi saya harap Tuan dan saudara-saudara Palestin, saudara kita di sana dilindungi Allah, insyaAllah. Jadi itu saja
perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, pakcik, makcik, abang, kakak yang bersama kita pada malam ini. Moga-moga insyaAllah ada lagi live dengan Tuan Nadir nanti. Mana-mana kita ikutilah, kita ketahui perkembangan update terkini mengenai rakyat-rakyat kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Jazakallahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua sahabat-sahabat di sana. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lokman, terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi insyaAllah di lain hari, di lain waktu, di program yang lain insyaAllah. Itu saja. Lokman ada apa-apa nak sampaikan? Tak ada dah sampai dah. Mantap lah. Okey, Alhamdulillah. Lokman, Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.